أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا Ya Allah. هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي Ya Allah. صدري ويسر لي أمري واحلل Hmm. عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك Hmm. يسير وتمم بخير. السلام Hmm. عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri. Masya Allah. Kerana jadi bersama-sama lagi dengan Gemerut Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab fiqah mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Kita beruntung dan bersyukur kerana Allah izinkan kita dapat bersiaran langsung daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Moga kita mendapat keberkahan daripada bumi tanah suci, Masya Allah. Juga Amin. bersama-sama yang Ya Allah. dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Moga Allah Allah. merahmati. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemerut Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur dan Sekretariat Gemerut Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga baginda, para sahabat, para saudarin, para syuhada, ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang Amin. telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya dan duduknya kita dalam halaqah ilmu ini Allah kurniakan Amin. kerahmatan, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kebaikan dan kefahaman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya tak payahlah nak panggil Hajah Nurliah tu. Tak payah macam-macam Tak payah, yang tu tak payah. Panggil saya Ustazah Nurliah, jangan macam-macam. Cukuplah itu untuk sekadarnya di dunia ini. Moga-moga ada kebaikan di akhirat. Tapi kalau nak panggil juga tu jangan, kalau saya tak menyaut tu jangan anu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Oh, kalau duha Kak Amira, kalau asar Kak Januni. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Saya memahamilah konsep tu. Lepas ni kita lepas zuhur Lepas zuhur kalau tak pukul 3.30 pagi aku kena duduk kat dalam kat luar. Saya sebenarnya plan untuk Allahumma salli ala Muhammad subhanallah untuk pergi ke Masjidil Haram, tapi sebab terlalu awal juga ni. Sebab nanti saya ada kelas satu lagi pukul selepas subuh di sini. Yang tu saya akan pergi Masjidil Haram, saya jemputlah dahulu untuk kelas yang seterusnya nantilah, insya-Allah dengan green space saya sebutlah kat sini. Mudah ada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Kita dah start, minta maaf. Kita mulakan kita punya pengajian ini dengan niat sebelum pengajian seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan suara saya clear dan didengar dengan baik. Bolehlah. Kalau clear boleh ni tunjukkan tangan yang betul ke, tangan yang dekat stiker tu pun okey. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Moga-moga rahmat Allah berterusan. Dan sesungguhnya pagi ni saya rasa Allah maha baik lah. Allah maha baik. Allah sangat-sangat baik kepada saya lah terutamanya. Sebab Allah bangunkan saya seawal ini. Subhanallah. Sebab saya kena susun jadual untuk hari ini. Ada satu lagi kelas. Dan insya-Allah mudah-mudahan nanti sampai ke petang pun ada satu lagi sebelah malam. Sebab malam ni malam Jumaat insya-Allah di sini. Dan saya dah lama tak buat bacaan suratul kahfi untuk keseluruhan tu. Moga-moga doakan kesihatan dan kelapangan serta keizinan Allah ini berterusan insya-Allah. Kita mulakan pengajian kita ini insya-Allah kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i
pagi ni di Masjidil di Al-Haram ini, maksudnya Masjidil Haram ini. Tapi dekat hotel tempat saya tinggal ni lah, Allah SWT Muhammad, kita akan meneruskan pengajian kitab Fiqhul Manhaji Al-Mazhab Imam Syafi'i, anjuran Agama Nur Iman. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah redha, moga-moga Allah berikan kita kefahaman untuk memahami segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, JB hujan. Dekat Mekah ni hujan dia bukan hujan betul. Dia keluar daripada tempat tiang lampu tu, dia ada air. Dia keluar air. Tu bukan hujan lah, tu memang air untuk sebab cuacanya sangat panas lah kat sini. Allahumma salli ala Muhammad, moga-moga kepanasan itu akan membakar segala dosa-dosa kami yang dijemput ni lah, dan yang bakal dijemput seluruhnya yang mendengar pada pagi ini untuk doa ini, insya-Allah. Jadi kita mulakan, insya-Allah, minta maaf sedikit mukadimah daripada saya ini. Kita mulakan dengan bacaan niat sebelum pengajian, insya-Allah. Bismillah. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, abu laka bi ni'matika 'alaina wa abu bi dhunubina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, 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 wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maqadal mukarram indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maqadal mukarram indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maqadal mukarram indaka yaumal qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Na wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala Muhammad. Comel aja slide kita pagi ni ya. Yalah, Kak Amira yang buka slide. Kalau Kak Azrina dia macam, Kak Azrina ada lah. Tu ada Kak Azrina? Kata tak ada. Ni nak tak, saya tak ada di meja. Saya sedang di dapur menguruskan lauk mak saya. Minta maaf. Masya Allah, orang. Dia cerita dia buat kat dapur, kat pagi-pagi saya kat sini ni. Ketua betul lah. Saya nak juga. InsyaAllah. Allah sayang saya. Saya nampak. Tak apa Kak Azrina. Saya nampak. Kak Amira punya kesungguhan itu saya puji lah. Belajar katanya pagi tadi. Moga-moga ada kebaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Ajah, saya lupa nama admin Agama Nur Iman. Hari ni dia buka kamera yang pakai cermin mata ni. Kak Ajah siapa?
Nur Bonda Aisyah. Nur. Bonda Nur. Bonda Nur Nur. Akiah. Bonda Nur. ini. Moderator Bukan, subuh. Bonda Nur ini Saya bukan Kak Wan, bukan Kak Wan. Bukan. Yang seorang lagi ni, Kak. Mas yang Roha. seorang lagi Mas Roha. Akak Mas Roha. Saya Bonda Nur. Bonda Moderator Nur. subuh, kuliah subuh. Kuliah subuh. Baik. Boleh. Bonda Nur, saya Ustazah Nur. Okey, kita sama. Lebih kurang Allah SWT maaf dah ada kebaikan. Okey, bismillah. Sedikit sebelum saya mula kali ini, saya membawa harapan. Saya kalau ikutkan ini bukan masanya untuk buat kelas, tapi Allah izin ni untuk saya lah dekat sini. Saya plan untuk pergi Masjidil Haram, tapi saya takut nanti laptop saya habis sebab nanti saya ada kelas satu lagi. So saya kena bahagikan lah benda ni. Saya doakan yang saya nampak ni yang buka kamera je ni yang saya akan sebut ni dengan yang ada di depan saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang appeared ni. Tetapi saya melihat semakin bertambahnya yang mendengar ini walaupun tidak membuka kamera. Saya doakan kalian di waktu sebelum subuh di sini sini sebelum subuh ni. Ni baru dengar azan yang pertama. Baru saja azan yang pertama pukul 3.20 tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga Bonda Nur, admin lagi satu yang tak buka kamera tu, tak apa. Kak Irwana, Kak Amira, hari ni moderator. Masya Allah pagi-pagi ni. Kak Ira Sazrina, tadi muka nampak tiba-tiba dia tutup dengan apa saya tak tahulah. Kak Nur Izam, Kak Nur Izam Talib, Kak Mariam Jaafar, ni daripada Brunei kalau tak salah saya Kak Mariam Jaafar, ni saya kenal dia. Kak Zainab Long, Kak Azrina, walaupun Kak Dapur, Masya Allah. Kak Norimah, Kak Wan, apa khabar Kak Wan? Dari saya Kak Wan Aisyah, Kak Faridah Kasmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya bukan bagi salam. Saya bagi salam Minta maaf Kak tak Admin apa. Gubernur Ingat satu lagi, Kak Hana MN, Kak Rubiah Abu, Kak Rozita Bonda Syarif. Moda, sebut Bonda Moda Ustazah. Ya, sabar. Saya sebut sekejap lagi, pelan-pelan. Kak Norini, Mukhtar, Kak Hazlina Omar, Kak Rizwan. Sebenarnya ni nama orang lain rasanya, tapi nama dia Rizwan Ishak. Kak Murni Senin. Saya ada sahabat. Betul nama dia Rizwan. Ustazah. Rosniati rasanya. Allah SWT Muhammad. Kemudian ya Allah. Sekejap ambil masa sikit. Kak Nur Habiza, Kak Rosita Yahya dan seluruhlah yang lain-lain yang mungkin tak muncul nama ini di hadapan saya. Kak Haniza semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Didoakan semua yang bersama pada seawal pagi ini di sini dan di Malaysia dan kedua ini. Allah sedang mencatat nama kita bersama di atas langit dunia. Satu, untuk diletakkan nama kita di dalam syurga Allah hari ini, pagi ini. Tetapi saya nak yang lebih tinggi daripada itu. Bukan setakat syurga sahaja. Dia kena dimulakan di dunia untuk pergi ke syurga yang sebenar kelak. Majlis ilmu adalah taman-taman syurga. Moga-moga ibu-ibu semua, kakak-kakak yang bersama Gemerlap Iman pada pagi ini akan dijemput dengan sesegera mungkin untuk menjadi tetamunya. Kerana sesiapa yang diberi izin oleh Allah menjadi tetamunya, mereka adalah jemputan daripada Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Ini bukan jemputan saya, ini adalah jemputan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tanamkanlah keazaman untuk menjadi tetamu Allah. Berapa banyak kali pun nak pergi, saya ambil satu iktibar dekat Johor saya bagi tahu. Ini kami berjumpa pada malam kami bertolak untuk ke Haramain ini. Dia toke mi rebus Haji Wahid. Anak kepada Haji Wahid tu. Saya diberitakan berbual dengan dia. Every single year dia pergi haji. Every single year. Allah jemput dia. Boleh jadi itu yang menyebabkan rezekinya luas dan dia sentiasa berazam untuk pergi. Dia kata tiap-tiap tahun pergi. Ditakdirkan pula 2-3 hari lepas saya balik daripada masjid. Dia ada di tempat yang hotel saya ni sebelah dia, saya makan kat sebelah, hotel sebelah.
Dia ada dekat apa downstairs lah, dekat dia punya lobby tu. Dia nak balik. Lepas tu saya perasan dia. Sebab saya kenal dia, saya tanya je lah. Walaupun sepatutnya saya tak boleh tegur dia, tapi sebab saya kenal dia, sebab dia bersedia untuk balik, dia hanya berada di sini lebih kurang dalam tak sampai 2 minggu. Tetap Allah jemput dia. Ini inspirasi lah untuk semua. Boleh jadi kerana dia mengorbankan hartanya di dunia. Tiap-tiap tahun dia kata, saya tanya dia masa pergi tu, haji tiap-tiap tahun ke pergi? Dia dengan tunduk dia, dengan tawaduknya tu, dia merendah diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia tunduk macam ni. Alhamdulillah ustazah. Tiba-tiba dia tahu aku pula ustazah sebab dia orang yang asyik panggil aku ustazah dia kan. Astagfirullahaladzim. Sampai kat tempat makan, dekat hotel tempat makan tu, dia orang ni berbual dengan saya. Of course lah dia orang panggil ustazah kan. Tiba-tiba saya punya semalam saya punya sejadah tertinggal tau. Tiba-tiba orang lain tu, ustazah punya sejadah tertinggal. Aku cakap kau orang ni, aku tak nak orang kenal aku jadi ustazah kan, tapi dia orang duk panggil saya. Moga-moga dia ada doa yang baik kerana doa saya ini sedang dipilih oleh Allah untuk kalian, untuk sahabat-sahabat keluarga besar Gemenur Iman di seluruh Malaysia, seluruh Brunei Darussalam, seluruh Singapura insya-Allah. Walaupun saya rasa saya dijemput sahabat saya di Sweden, saya tak tahu dia masuk ke tidak. Moga-moga dia juga akan singgah lah di mana pun mereka berada insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambung hari ini bab Subhanallah. Kalau ikut tajuknya ni apa ni? Dia macam tak ada tajuk. Nombor berapa tu? Wuduk Ustazah, ke? maksudnya perkara-perkara makruh ketika wuduk dah. Perkara-perkara makruh kita wuduk kat Amirah. Yang lain tu rasa kita dah belajar. Tajuk baru. Itu batu. Sunat tu dah habis dah. Dah Ustazah nak baca. detail kan? Sebab kita pergi sekali lalu, kita sentuh pasal 10 Zulhijjah tu. Oh ya ke? Nak kena ulang ke? Kan dah Kita faham. makro kan. Ikut Ustazah. Okeylah, kita ulang sekali lagi untuk sunat-sunat wuduk ni Boleh? Sikit je, kita ulang. Perkara-perkara, sian Kak Amirah. Aku dah turun, dia pergi naik. Aku naik, pergi turun. Bertabahlah ya Kak Amirah hari ni InsyaAllah sikit je, kita ulang sikit. Dan pastikan bagi orang yang istiqamah insya-Allah Allah pilih untuk beramal dengan sunnah-sunnah ni, dia paling tidak benchmark saya paling tidak 15 sunnah ni dilakukan setiap hari. Sebab salah satunya adalah bersugi tu, saya tak buat masa kita jarang buat lah dekat dalam bilik air kan, sebab mana ada kayu sugi dalam bilik air. Tapi sahabat saya kat sini kayu sugi dia bilik air. Assalamualaikum sahabat. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan mendengar dengan baik insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maafi muskilah. Nanti boleh singgah dekat FB official page saya dan juga boleh singgah YouTube official untuk Gemenur Iman untuk pengulangan kelas ni bagi mereka yang tak berterusan insya-Allah. Boleh sebar-sebarkanlah insya-Allah. Nanti bagi link Kak Amirah sesuai di mana-mana tempat kita berada supaya mereka boleh mengulang kaji untuk perkara-perkara sunat wuduk. Yang pertama seperti biasa, perkara paling besar umat Nabi Muhammad ini kena amalkan, of course, bismillah. Menyebut nama Allah. Itu paling utama. Sebutlah Ustazah tapi kadang lupa. Kita kena berazam jangan lupa lah. Umur dah tinggal sikit kita. Saya pun sama, ibu-ibu pun sama. Sama-sama kita berusaha tanpa meninggalkan, tanpa gagal. Setiap kali melakukan satu perbuatan terutamanya adalah perintah Allah, bismillah jangan ditinggalkan. Kalaulah dia bukan perintah Allah, tapi tak ada, dekat dunia ni semua perintah Allah hakikatnya. Hakikat iman semua perintah Allah. Terutamanya wuduk ini, subhanallah, maka menyebut nama Allah itu adalah permulaan kepada wuduk ini. Hal ini berdasarkan daripada hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa radu'an. Saya nak baca hadis tu nampak kecil sikit, saya baca dia punya terjemahan sajalah. Minta maaf saya takut salah baca pula tu. Sebahagian sahabat Nabi SAW mencari air. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, mencari air untuk berwuduk tetapi tidak memperolehinya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, adakah sesiapa di kalangan kamu mempunyai air? Lalu dibawanya air
lalu dibawakan air kepada baginda SAW dan baginda meletakkan ini mukjizat Nabi, tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut seraya bersabda, berwuduklah kamu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu menyebut dengan bismillah. Ibu, perkara ini sunnah, dia bukan wajib dari segi syariat, tapi dari segi hakikat keimanan kita kena wajibkan diri kita. Subhanallah. Waalaikumsalam yang memberi salam. Ahlan. Dan ketika menyebut bismillah itu ketika memulakannya. Dalam bilik air macam mana Ustazah? Kita kan dalam bilik air. Bilik air pula kongsi bilik air dengan tandas. Maka bacalah dalam kadar yang perlahan ataupun tidak bersuara dengan suara yang tinggi. Contoh, bismillah baru nak buka. Bukan macam itu. Dalam tandas tak boleh macam gitu. Tapi kalau tak bukan dalam tandas, maksudnya dekat kawasan-kawasan memang tempat berwuduk, sebutlah betul-betul bismillah. Supaya kita menyebut nama Allah itu, kata Nabi SAW, lalu aku melihat air terpancar keluar daripada cerah-cerah jari baginda hingga ke semua mereka, iaitu kira-kira 70 orang dapat berwuduk dengan air tersebut. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW yang keluar air daripada jari jemari kerana tak cukup untuk berwuduk, dan Nabi SAW menyebutkan bismillah, dan ketika itulah syariat sunnahnya menyebut bismillahirrahmanirrahim, dan dia maksudnya diguna pakai untuk segala perbuatan sebenarnya, dan dia akan membezakan antara adat dan ibadah. Ingat adat dengan ibadah. Adatnya kita makan, ibadahnya kita makan, berbeza. Adat kita makan lapar, lupa nak baca bismillah. Contoh ini ibadah besar, saya sebut ibadah yang lebih sedikit. Makan, minum, belajar apatah lagi. Jadi moga-moga Allah SWT akan memberikan kita ingatan berterusan untuk beramal dengan bismillah ini dalam apa juga keadaan. Kecilkan sikit Kak Amirah. Tak apa. Boleh, saya tak nak. Sebab saya tak nampak nombornya. Okey, yang kedua. Membasuh kedua belah tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bekas air. Kita sekarang guna paip je. Bawah paip tu lah 3 kali. Kecilkan sikit Kak Amirah, dia punya nombor dia tak nampak. Tak apa, saya nampak insyaAllah tulisan tu. Nombor dia ada nombor tak tu? Nombor 2 tu. Membasuh lagi. Boleh? Boleh lah. Apa dia Boleh Ustazah? nombor 2 lagi. Boleh tak? Boleh, okey. Okey. Okey, alright. Membasuh 2 belah tapak tangan. Basuh macam ni tau Kak? Basuh macam ni je. 1, 2, 3. Ni sunnah. Kalau tak basuh gitu, kita basuh gini je pun boleh. Tapi lebih baik basuh tu maksudnya kita peganglah sikit jari jemari kita tu bawa air, basuhlah. Tapi kalau ada bekas, sebelum masuk ke dalam bekas tu, tapak tangan sebanyak 3 kali tu, kalau ada gayung, kan, kita guna gayung lah. Tapi kalau tak ada gayung, dia ada satu kaedah, kita niatkan tangan kita tu gayung. Jadi air tu tak akan jadi air mustakmal. Dia tetap akan jadi air mutlak dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab ia berlaku pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Okay? Sebab itu tadi Rasulullah masuk dalam bekas tangan tu. Tapi air tu boleh buat wuduk. Sebab dia diniatkan sebagai untuk mengambil air. Tangan tu menjadi gayung lah untuk menceduk air tu. Wallahu'alam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Atas sikit Kak, maksudnya ketika ditanya tentang wuduk Nabi SAW, lalu dia meminta air dalam bekas, ni dengan baik-baik ni, tembaga, kemudian dia berwuduk untuk menunjukkan cara Nabi SAW berwuduk. Dia menuangkan air daripada bekas tersebut dan membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Seterusnya barulah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas. Rasulullah ini, para sahabat khidmat pada Rasulullah. Dia menuangkan. Dalam kita ambil wuduk, tak adalah orang khidmat kat kita. Sebab ada paip, kita ulur je lah. Macam tu kan. Tapi kalau rasa nak khidmat, macam Kak Nurini saya rasa Kak Nurini boleh khidmat banyak lah. Mak kan, dia kalau rasa dia nak semayang, suakan air, khidmat.
tuangkan air seperti sahabat menuangkan air kepada Rasulullah SAW. Niatkan ikut sunnah yang diamalkan oleh Nabi dengan para sahabat. Boleh, dia akan mendapat pahala insya-Allah. Kita kan khidmat mak bapak kita yang mungkin dah uzur ke apa, dia kan tak boleh bangun. Niatkanlah semua perkara itu seperti mana kita khidmat, sahabat berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Boleh, tak ada masalah. Benda tu dibolehkan. Okey. Jadi maksud perintah dalam hadis tersebut adalah perintah wajib. Salah, minta maaf. Atas. Dia cerita bersugi. Yang atas itu adalah perintah sunat. Perintah sunat itu menunjukkan bahawa ketika mana kita membasuh tangan, dari segi syariat, dia adalah sunat. Buat tu, dapat pahala sunat. Siapa nak pahala? Semua orang nak pahala. Sebab kita masih orang biasa. Sebab itu, walaupun, terima kasih Kak Abu angkat tangan. Kak Abu seorang je angkat tangan. Aku tak seorang angkat tangan Tak apalah. Boleh je, tak ada masalah. Saya menggambarkan semua berniat baik. Terus Kak Murni angkat tangan. Lagi, nak angkat tangan tak? Angkatlah tangan korang, lepas tu turunkanlah balik. Sebab semua orang nak pahala. Pahala ini adalah perkara yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat Nabi SAW. Jadi tak ada masalah untuk dapat pahala. Lainlah kalau kita ini sudah mencapai tahap ketauhidan kita sehingga tahap 10 tentang keimanan kita kepada Allah. Kita dah tak cerita pahala lagi dah. Kita cerita pasal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menuju ke arah itu insya-Allah. Dengan guru-guru mursyid kita insya-Allah. Saya doakan sahabat Gubernur Iman, AJK Gubernur Iman ini, Allahumma salli ala Muhammad, akan ada kelas tauhid yang khusus, bukan yang ringkas-ringkas. Kelas tauhid sebab dia adalah kelas yang paling tinggi tahap untuk kefahaman agama ini. Barulah kelas fiqh. Sama ada fiqh yang panjang macam kelas saya ini ataupun fiqh yang hanya sebahagian daripada tajuk-tajuk khusus, contoh solat, contoh zakat apa semua. Benda tu boleh, tak ada masalah. Itu tambahan saja insya-Allah. Ini doa saya untuk seluruh pengurusan AJK Gubernur Iman lah. Sama ada di Malaysia, Brunei ataupun di mana saja insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita sunnah yang ketiga, bersugi. Siapa ada sugi kat rumah? Seperti biasa saya tanya perkara yang sama sebelum ni pun saya tanya. Bersugi kat rumah pula. Kayu siwak. Angkat tangan. Nak kena cakap angkat tangan. Kayu siwak, ada kayu siwak? Angkat tangan. Terus keluar kat Murni. Kak Ira tak ada kayu siwak, Kak Ira? Moy, Kak Amira ada 2. Aku bagi kau 2 bekas banyak. Dah bagi belum sahabat-sahabat Gubernur Iman? Dah? Ada berapa? Tinggal? Dah bagi dah. Dapat 2. Satu bagi ustaz. Masya Allah. Satu bagi ustaz. Mentang-mentang dia dah ada ustaz, dia sebut dia ustaz kat sini. Yelah. Alhamdulillah. Syukur. Jangan bagi ustaz tak amal insya-Allah. Semua orang ada kayu, kalau tak ada kayu siwak, saya balik ni saya belikan saya hadiahkan. Siapa yang tak ada PM saya. Siapa yang dekat dengan ramai insya-Allah. boleh datang ambil, ada lagi Ustazah bagi hari tu. Tengok Kak Amira buat pengumuman hari ni. Selama ni dia tak buat pengumuman ke? Masya-Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Boleh minta dengan Kak Amira, saya dah bagi dia banyak dah. Kayu siwak juga. Itu pun daripada Madinah. Itu daripada Madinah. Tolong simpan satu untuk saya, boleh? Kak Fatimah Ali di mana Kak Fatimah? Saya kat Seri Kembangan je. Seri Kembangan je? Minta Kak Nurini. Okey, minta Kak Nur. Okey. Baik. Aku tak tahu lah mana Kak Nurini nak dapat. Tapi nanti saya balik kalau diizinkan Allah izinkan panjang umur, murah rezeki, luas keberkatan. Saya sampai balik, saya bagi Kak Nurini lah. Sebab Seri Kembangan dengan rumah mak saya duduk tu dekat je. Kak Nurini datang rumah jumpa mak saya sekali lah InsyaAllah Kak Nurini ambil kayu siwak bagi pada Kak Fatimah Ali dan sahabat-sahabat Seri Kembangan insyaAllah. Dan area Selangor ni insyaAllah, mudah-mudahan. Yang Kak Johor don't worry. Kak Johor ni kalau nak jumpa saya, suruh jumpa saya tak jumpa-jumpa. Nak suruh ustazah jumpa dia. Macam mana aku nak jumpa semua orang? Korang jumpa aku lah lepas ni Jemputlah datang rumah. Jika ditakdirkan Allah panjangkan usia saya lah. InsyaAllah. Biiznillah. Kalau tak, beli kat Shopee. Tapi kalau nak tunggu yang daripada sini, doalah. Moga-moga dapat rezeki itu kepada siapa yang berkeinginan. Dan Allah izin insyaAllah. Hal ini, bersugi ini, subhanallah, hakikat keimanan adalah wajib tau. Kat bawah tu tadi yang saya tersalah sebut mula-mula tadi tu.
Tetapi dari segi syariat Nabi Muhammad, dia sunnah. Sebab itu ramai yang tidak beramal. Ini ujian besar untuk kita sekarang ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhu'an Nabi SAW bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in." Kalaulah tidak kerana membebankan umatku, aku akan perintahkan mereka bersugi pada setiap kali berwudu. Kita buat tak kalau agak-agak benda tu jadi perintah yang wajib? Sebab pada waktu ini, bila dia tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, dia tidak menjadi wajib, dia hanya perkara sunnah. Macam saya cakap tadi, kayu sugi pun kita kadang-kadang minta maaf cakap, saya minta maaf saya bercakap secara umum, bukan khusus. Kadang kita pun tak kenal kayu sugi tu yang mana. Kadang-kadang kenal tapi kita tak beli. Dah beli tapi kita tak pakai. Dah pakai tapi kita tak istiqomah. Bila dah istiqomah, kita pula tak ajak keluarga kita untuk sama-sama istiqomah. Banyak tak perjalanan hidup kita yang tersinsal, maksudnya terkurang untuk mendapatkan keberkatan daripada perintah Rasulullah SAW yang sepatutnya dia adalah perkara yang wajib. Tetapi Rasulullah mengetahui kelemahan umatnya dengan izin Allah. Maksud perintah dalam hadis tersebut ialah perintah wajib. Namun hadis ini menunjukkan bahawa bersugi adalah sunat muakkad. Bagi umat Nabi Muhammad SAW yang bermazhab Syafi'i, sunat muakkad adalah sunat yang hampir kepada wajib. Sunat yang hampir kepada wajib. Jadi malulah kalau kita Kak Ajah semua, kakak yang saya kasih kerana Allah, kita dah tahu hukum ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berazamlah untuk ada satu dalam setiap tempat yang kita nampak tu, dekat rumah ke, dekat kereta ke, dekat dalam handbag ke. Anything will do. Di mana pun ada. Boleh betul saya cakap bahasa Inggeris tu sikit kan. Letaklah tu kayu siwak tu. Kalau ada 5, buah 5 dekat Quran 1, tapi bersih lah, kena bersih Kalau tak Quran kena bersih. Bersih tu maksudnya bila kita pakai dengan guna gigi kita tu, kita bersihkan sikitlah dengan jari jemari tu. Supaya dia tak sekali dengan apa yang keluar daripada mulut kita tu. Ataupun pergi basuh dan keringkan, letaklah jadi penanda kepada satu buku kita ke apa. Supaya kita ingat. Kita nampak, kita pegang, bismillah, kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Handbag ada kat Nurini kan? Ada handbag, masuk dalam handbag. Dengan bekas sekali yang cantik sekarang kat Malaysia. Yang ada bekas tu mahal. Mahal aku cakap utara. Mahal. Mahal cakap orang Perak. Salah Yelah Kak Amira hari ni admin. Untuk ni saya cakap Perak Mahal. Bila mahal, dia ada nilai tau. Setiap mahal yang kita korbankan kerana Allah, dia pasti akan ada ketinggian. Tak kisahlah ada cover boleh lah. Tapi saya kalau ada cover saya tak buka-buka. Saya punya kaedah lah. Sebab nak kena buka. Sekarang pula ada dia ada macam letak kat kepala kan. Dia letak pula macam tu. Lagi ingat. Tapi kita orang perempuan jangan buat macam tu Orang perempuan jangan buat macam tu. Orang lelaki saya buat macam tu. Boleh tak kita buat? Boleh. Nak 1000 daya. Dengan izin Allah. Saya doakan seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini akan diberi izin oleh Allah. Allah pilih je dia beramal dengan sunnah yang besar ini. Terima kasih Kak Amira sebab dia memberikan saya tambahan amal hari tu yang dia tanya. Dia dapat daripada ustaz lain, saya yang kurang belajar. Terima kasih Kak Amira. Sebab dia bukan sahaja untuk gigi, malahan diratakan. Bukan digosok. Diratakan kepada seluruh mulut. Supaya amalan itu akan meliputi seluruh dalam mulut kita itu. Dan juga saya tambah lidah. Tapi jangan kuat-kuat, lidah hang lembut semua. Lidah kita semua lembut. Tidak bertulang. Tidak bertulang. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi jangan kuat-kuat. Lalukan saja. Lalukan. Berapa kali? Sekali pun boleh. 3 kali pun boleh. Yang penting jangan melukakan. Selamat beramal lah. Ini amalan yang besar. Mudah-mudahan saya doakan Kak Faridah Kasmadi, Kak Fatimah Ali ni kalau belum ada, Allah adakan sesegera mungkin. Yang dah ada, tolonglah jangan buat perhiasan dunia je.
Boleh ke kita gosok gigi dulu baru bersugi? Boleh aja Kak Wan. Tapi kalau bersugi tak payah gosok gigi selalu sangat. Tapi kalau tak confident, gosoklah gigi dengan bersugi selepas itu. Itu adalah sunnah yang ketiga. Boleh? Ada soalan? Oh ya, Kak Amira dia faham, dia seorang je ni, bukan orang lain. Orang lain ada soalan tak? Saya buka untuk bersugi ni. Bismillah. Okey, kalau tak ada maksudnya faham. Bila faham, selamat beramal. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau ada kebaikan ibu-ibu rajin, saya tak kisah berapa banyak pun mesej yang masuk dekat saya punya handphone, insyaAllah. Bagi tahulah Ustazah, saya dah ada kayu sugi, saya dah beramal. Syukur pada Allah. Sebut je macam tu. Tak payah cakap terima kasih pada saya. Cuma bagi tahu, saya, ibu-ibu ada kayu sugi. Saya akan rasa bahagia. Saya akan rasa bahagia. Sebab saya menumpang keberkatan dengan ilmu ini. Bila ibu-ibu dapat benda ni, dapat ilmu, saya sampaikan, walaupun sedikit, kemudian ibu-ibu beramal, saya dapat rezeki pahala tu sekali dengan keberkatan tanpa berkurang. Tanpa berkurang. Ibu-ibu punya pahala akan dapat. Saya juga akan dapat sekali dengan izin Allah, insya-Allah. Tetapi yang paling besar yang akan mendapat keberkatan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang seluruh umat baginda kalau beramal dengan sunnah baginda, Allah. Kita akan terkenal di mata Allah. Kita akan terkenal di mata Rasulullah. Kita akan terkenal dengan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ustazah, Siap order. Kak Lin Omar siap order. Ya Kak Rosita, boleh insya-Allah. saya pernah minta maaf ganggu. Saya pernah terbaca kalau pakai yang siwak ni bersugi, salah satu hikmah dia ialah dipermudahkan masa sakratul maut. Tu minta pencerahan Ustazah. Sebab saya macam saya pun jadilah benda tu dalam memori saya kan. Okey. Terima kasih Kak Rosita. Okey, terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad, sama-sama. Dari segi dalilnya boleh jadi saya kurang ilmunya. Tetapi ulama pernah, masa kami belajar dulu, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, itulah antara salah satu asbab kenapa kita nak beramal dengan sugi ini. Supaya lancar. Apabila di akhir usia kita ini, bila Allah menarik nyawa kita kelak, Allahu Akbar, maka dengan asbab mengamalkan sunnah Nabi inilah kita akan diberi kelancaran untuk menyebut nama Allah. La ilaha illallah itu. InsyaAllah. Tetapi dia bukan pasal sugi je. Kita semua kena beramal dengan kalimat thayyibah itu. Sekurang-kurangnya saya ajak semua selepas solat, kalau lepas zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 33 kali tu, paling tidak 10 kali lah Kak. 10 kali ya? 10 kali okey lah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Berapa minit? Tak sampai seminit untuk 10 kali kalimah la ilallah. La ilaha illallah itu. InsyaAllah bolehlah, jangan tinggalkan dan dia akan menjadi pelepasan yang kecil. Munjiyatus sugra insyaAllah. Bermula daripada 10 dia akan menjadi 100, 1000 dan munjiyatus sugra itu adalah sebanyak 70,000 kali. Yang kecil, kalau yang besar 700,000 kali. Tapi kalau setiap umur kita ini selepas solat kita baca 10 kali, kalau umur kita ada 20 tahun yang kita beramal, 20 kali 10 kita dah baca hampir 20 lebih 20,000 ke 2,000 ada 2,000 tu pun sudah muat lagi. Tapi kalau lebih banyak, belum kali lagi setiap waktu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya berhenti kejap sebab dengar azan kat sini untuk subuh. Sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Boleh. Azan pertama tu Ustazah. Ya. Yeah. Ni azan kedua dah, subuh. 5 minit lagi. 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 5
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustazah nak ke masjid lah tu. Tak, saya turun bawah ini kejap. Kejap ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ali Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, sebab dah masuk subuh ni, saya tambah sikit je satu lagi sebab subuh ni sekejap je ni. Yang keempat adalah menyelati rambut janggut yang tebal, minta maaf. Dan janggut ini hanya untuk orang lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi janggut ni kalau dia tebal, dia tak perlu sampai ke dalam. Dia hanya luar saja bagi orang lelaki. Okey? Jadi perkara ini adalah perkara sunnah yang khusus untuk orang lelaki. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hikmahnya adalah kerana orang lelaki ini disunahkan untuk membela ataupun membiarkan janggut itu ada. Tapi kalau nipis cuma beberapa helai, dia kena basahkan keseluruhan. Okey, yang kelima, menyapu seluruh kepala. Okey, ini pun juga bagi lelaki, bukan untuk perempuan. Okey, bagi orang lelaki. Jadi dalil-dalil yang diberikan ini adalah berkaitan dengan perkara yang telah disebahkan kepada Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Dan yang seterusnya itu menyelati celah-celah jari kedua-dua tangan dan kaki itu juga adalah perkara sunnah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang bertanya ni nanti boleh tanya dengan admin. Okey. Kemudian nanti boleh share tanya dengan saya. Saya akan jawab, nanti admin boleh bagi pada siapa yang bertanya. Kalau tak, bagi je nombor telefon saya, tak ada masalah. Suruh tanya dengan saya, tapi sila kenalkan diri untuk bertanya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya mohonlah untuk pagi ni, sebab Allahumma salli ala Muhammad, saya tak boleh nak drag sikit, nak drag benda ni lama sangat sebenarnya sebab dah masuk subuh ni.
sebab saya nak solat subuh sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga perkongsian yang sedikit ini tetap memberi manfaat insya-Allah. Macam sekejap je tapi dah 1 jam rupanya. Masya-Allah, tabarakallah. Moga-moga ada kebaikan, ada ilmu yang boleh diamalkan, dan mulai saat ini sunnah-sunnah ini jadikan perkara yang wajib untuk diri kita. Bukan untuk, saya tak wajibkan ibu-ibu kan, tapi ibu-ibu kena wajibkan diri ibu-ibu sendiri. InsyaAllah. Saya doakan Allah beri kemudahan, Allah beri jalan pengamalan berterusan. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada seluruh sahabat Gemenur Iman ini. Kak Amirah, nanti kalau ada rezeki lagi, dalam masa seminggu ni, insyaAllah saya free je. Kalau nak sambung lagi, tanya dengan saya waktu saya bila free, insyaAllah saya boleh sambung juga. Waktu yang pukul 3 ni pun macam comel kat ni. Wah, macam pukul 3 petang, tapi 3 pagi kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga ada keberkatan dan rahmat serta kasih sayang Allah. Minta maaf banyak kerana saya tak boleh drag lama sikit, tapi syukurlah ada sedikit masa yang Allah izinkan ni. So saya nak turun sekejap ni insya-Allah untuk solat insya-Allah. Nanti kita jemput untuk kelas saya pukul 5 pula insya-Allah. Moga-moga Allah beri kemudahan biiznillah. Okey? Saya serahkan kembali kepada Kak Amirah insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah. Barakatillah Ustazah. Dengan perkongsian hari ini, belajar ilmu fardu ain ini, fiqh ini adalah syarat-syarat untuk Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Sedikit hadis Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia sayang pada aku. Siapa yang sayang pada aku, dia akan bersama-sama dengan aku di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dalam hadis yang lain, siapa berpegang kepada sunnah aku di zaman fasadnya umat aku, untuk dia 100 pahala syahid. Nak syahid, nak dapat syahid pun susah masya-Allah. Jadi sama-samalah kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kerana kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tambah kefahaman kita dalam urusan agama, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan para rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Terima kasih. Amin. Kuliah asal kita 5.15 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan Al-Adab Al-Mufrad. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Harap berjumpa lagi dengan Ustazah insya-Allah selepas ini. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustazah menunaikan ibadah haji di sana insya-Allah. Doakan kami selalu di sini insya-Allah. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'ud du'a. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih semua, minta maaf atas segala kelemahan dan khilaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum